Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila kita berbicara ataupun mengingati apa yang ditinggalkan oleh pengasas negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman Al-Haj, pastinya antara perkara yang sering kali dipetik oleh Tunku apabila berucap, apabila menyampaikan pidato beliau menganggap Malaysia sebuah negara yang bertuah kerana dengan kepelbagaian kaum merupakan aset utama negara ini. Kewajaran itulah yang perlu kita kekalkan, dan perpaduan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diambil mudah. Ia perlu sentiasa disuburkan dan ia merupakan satu kekuatan, satu asas yang tidak boleh dirungkai, yang tidak boleh ditolak oleh semua warga negara. Jadi bertitik tolak dari itu, itulah perbincangan kami pada malam ini. Agenda Awani membawakan pembukaan permohonan beasiswa Tunku Abdul Rahman sempena ulang tahun almarhum Tunku Abdul Rahman yang ke-121. Jadi beasiswa ini sudah sekian lama diberikan kepada mereka yang layak untuk memastikan kesinambungan sebuah negara bangsa, terutamanya di kalangan generasi muda, ada peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi, di peringkat universiti dan peringkat ijazah, memastikan jurang pendidikan antara kaya dan miskin, mereka yang bertuah ataupun yang tidak mampu boleh diberikan peluang itu. Jadi inilah tujuan utama pengurniaan beasiswa Tunku Abdul Rahman. Jadi untuk berbicara perkara ini, saya amat bertuah pada malam ini yang berhormat Senator Puan Saraswati Kandasamy sebelah kanan saya, Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Apa khabar YB? Oh, khabar baik. Ini pertama kali saya dapat bertemu dengan YB di Agenda Awani ya. Oh ya, betul. Saya harap untuk datang kembali. Kena datang banyak kali dah lepas ni. Ya. Okey. YB, sebagai generasi pewaris apa yang ditinggalkan oleh pengasas-pengasas kemerdekaan kita, khususnya kita merujuk kepada Tunku Abdul Rahman, apa yang wajar kita angkat? Kerana Tunku sebagai idola, sebagai figura yang datang dari istana sebenarnya. Tetapi dengan perwatakan beliau itu, kita tidak menampak beliau seorang bangsawan yang jauh dengan rakyat. Seringkali beliau mengangkat isu perpaduan, isu melayani semua kaum di negara kita. Apatah lagi selepas kita merdeka, semua hak-hak itu termaktub dalam perlembagaan. Ya. Jadi secara peribadi YB sendiri, apa yang diingati tentang Tunku? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya untuk menyertai program ini. Dan ini akan menjadi satu kenangan kepada saya di antara program-program yang saya pernah hadir, kerana ini adalah atas topik yang sangat dekat dengan hati saya, almarhum Tunku Abdul Rahman. Seperti yang dikatakan tadi, Tunku yang selalu dipanggil dengan kasih sayang sebagai Tunku, telah membina negara ini atas asas ataupun atas dasar perpaduan. Sebab Malaysia ini unik. Kalau berbanding dengan negara-negara di serantau ini, kita mempunyai masyarakat berbilang kaum, mempunyai berbilang agama, di Semenanjung berlainan, dan di Sabah dan Sarawak ada suku kaum yang berlainan. Jadi ini adalah satu masyarakat majmuk. Dan apabila Tunku memulakan perbincangan untuk kemerdekaan, telah menumpukan kepada dasar perpaduan ini, telah menjemput perwakilan daripada pada masa itu Tanah Melayu, mewakili Tanah Melayu, telah menjemput semua tokoh-tokoh pada masa itu daripada semua kaum. Jadi ini menunjukkan bahawa dari awal lagi Tunku telah mengasaskan negara ini atas dasar perpaduan. Jadi inilah menjadi tonggak utama, dan juga di bawah kerajaan Madani kita mementingkan, kita harus memelihara keunikan negara dan juga perpaduan untuk kita terus maju. Sesuatu negara akan maju sekiranya masyarakat tanpa kira bangsa, kaum, berganding bahu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk kejayaan ekonomi, pendidikan dan semua aspek kehidupan. Bagi YB sendirilah, tanggal 8 Februari itu
merupakan tarikh kelahiran almarhum Tunku dan penting untuk kita ingati terutamanya di kalangan generasi baru hari ini. Dan bagaimana YB sendiri dan juga kementerian melihat istimewanya tarikh kelahiran almarhum Tunku ini? Tanggal 8 hari bulan Februari adalah satu tarikh yang harus diingat di sanjung tinggi ataupun disambut baik antara 365 hari itu. Ini adalah salah satu tarikh yang sangat penting dalam kalender negara kita kerana kita telah mendapat satu anak Malaysia yang telah membentuk Malaysia, dan bukan saja Tanah Melayu, selepas itu pembentukan Malaysia adalah hasil usaha almarhum Tunku Abdul Rahman, dan Tunku juga telah memulakan rundingan kemerdekaan bagi tanah air kita, dan selepas itu telah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan perlembagaan negara kita, dan juga selepas itu pembentukan negara Malaysia. Jadi apa yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil usaha kejayaan Tunku. Jadi ini adalah satu tarikh yang paling penting. Jadi kalau setiap orang harus meraihkan hari jadi peribadi dan juga meraihkan hari jadi Tunku Abdul Rahman. Okey, selaku Timbalan Menteri Perpaduan, bagi YB sendirilah, apa lagi inisiatif program yang boleh kita kukuhkan di kalangan rakyat Malaysia untuk terus kita mengingati jasa bapa kemerdekaan kita ini? Okey, salah satu cara kita boleh mengenang budi kepada semua usaha yang diambil oleh almarhum dan juga tokoh-tokoh yang telah bertungkus lumus mengetuai perbincangan kemerdekaan itu adalah dengan hidup aman, damai, menjaga keharmonian rakyat, menjaga mempertingkatkan lagi perpaduan dan persefahaman antara kaum, dan juga bertindak jujur dan ikhlas dalam semua aspek kehidupan kita, sama ada dalam menjalankan tugas awam ataupun di peringkat swasta. Kita harus ingat kemerdekaan itu bukanlah satu yang senang diperolehi. Jadi kita kena mengenang budi dengan mementingkan negara dahulu daripada apa-apa aspek dalam kehidupan kita. Bukannya menjadi peribadi menjadi keutamaan, negara harus menjadi keutamaan kepada setiap rakyat Malaysia. Ya, Wabi, kalau kita lihat program yang diaturkan Yayasan Tunku Abdul Rahman ini bukan perkara yang baru, sudah lama perkara ataupun program-program yang dilaksanakan, terutamanya berkaitan dengan penggunaan beasiswa kepada penerima-penerima beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman. Jadi sepanjang tahun lalu ataupun sebelum ini, apa program yang sudah pun dilaksanakan dan apa pencapaian yang boleh dikongsikan oleh Wabi? Okey, program yang disebutkan tadi itu adalah di bawah Yayasan Tunku Abdul Rahman. Yayasan Tunku Abdul Rahman telah pindah ke Kementerian Perpaduan untuk memberi satu pendekatan yang berlainan. Ianya bukannya bagi tujuan untuk memberi peningkatan dalam kejayaan akademi saja, tetapi dari segi kepimpinan, dari segi minda, itu adalah menjadi tumpuan. Jadi daripada Kementerian Pendidikan Tinggi telah dipindah ke Kementerian Perpaduan dengan harapan dan tujuan bahawa kita boleh melahirkan lebih ramai belia remaja yang mempunyai ciri-ciri murni seperti almarhum Tunku. Jadi Yayasan Tunku Abdul Rahman menumpukan dalam 3 aspek utama, iaitu peralihan ke pendidikan tinggi dan juga kejayaan dalam peningkatan pendidikan tinggi dan juga kejayaan dalam alam pekerjaan dalam masyarakat. Dalam ketiga-tiga aspek ini, penumpuan bukannya dari segi kejayaan akademik. Kalau kita ambil aspek pertama ataupun fasa pertama adalah peralihan ke pendidikan tinggi. Program yang ini ditumpukan kepada pelajar di tingkat
tingkatan 4 hingga 5. Okey. 2 tahun, program 2 tahun di mana mereka diberi asuhan dan memberi tumpuan. Bukan sahaja dari ini adalah untuk pelajar-pelajar daripada keluarga yang kurang kemampuan. Ya. Jadi mereka diberi asuhan supaya mereka mengharapkan untuk mencapai kejayaan akademik yang tinggi, Lebih baik, ya. tetapi juga memilih satu cara yang lebih, yang kita boleh katakan menumpu kepada kepimpinan diri, dan juga ya. jati diri, Sasiah. sasiah diri. Jadi ini adalah tujuan program ini. Dan juga program kejayaan dalam peningkatan pendidikan adalah supaya kita memberi tumpuan kepada murid-murid yang mempunyai masalah dari segi pelbagai masalah keluarga, aspek kewangan mereka, tetapi kita bagi satu harapan kepada mereka, mereka boleh mempertingkatkan lagi pencapaian akademik dan juga pada masa yang sama mereka menjadi satu, seperti yang saya katakan tadi, mereka menonjolkan satu watak ataupun kepimpinan. Itu adalah salah satu aspek yang diberi keutamaan. Dan kejayaan dalam alam pekerjaan masyarakat itu adalah untuk memberi pendedahan kepada kemahiran dan juga ilmu supaya mereka dapat menjadi selepas zaman persekolahan ataupun ijazah, selepas mendapat ijazah mereka dapat menjadi satu mereka dapat menjadi warga negara yang baik, mencari pekerjaan yang sesuai untuk mereka dapat menceburi diri. Dan selain daripada itu, kita akan melancarkan beasiswa Tunku Abdul Rahman pada 8 hari bulan Februari sempena hari ulang tahun almarhum Tunku Abdul Rahman. Dan tujuan beasiswa ini untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang tidak semestinya menunjukkan pencapaian akademik yang tinggi, tetapi menunjukkan ataupun menonjolkan keupayaan mereka untuk mencapai kejayaan lebih tinggi dalam dalam akademik. Pemilihan adalah berasaskan bukan sahaja daripada kejayaan mereka pada waktu semasa, sebab keputusan mereka mungkin telah diterjejas atas beberapa faktor. Sebagai contoh, kita ada seorang pelajar daripada Sabah yang namanya Razman. Dia telah mendapat pencapaian CGP atau PNGP 2.31. Razman Durham daripada Kinabatangan Sabah. Apakah sebabnya kejayaan beliau tidak dapat mencapai satu kejayaan lebih tinggi daripada itu? Keputusan yang sederhana lah kan. Ini dianggap keputusan sederhana. Sebabnya beliau mempunyai adik-beradik 9 orang. Dan beliau juga membantu ibu bapa mereka dan juga membantu dalam menjalankan urusan harian dan juga membantu dari segi keperluan harian keluarga. Jadi sebagai seorang pelajar, beliau juga telah menunjukkan satu kepimpinan. Kepimpinan kita tidak mengukur berdasarkan kepada kepimpinan menjadi seorang presiden kelab ke presiden persatuan. Dari segi menjaga keluarga, menjaga komuniti ataupun menjaga rantau itu. Jadi beliau telah menunjukkan kebolehan kepimpinan yang luar biasa. Jadi beliau telah diberi satu peluang untuk beasiswa ni. Jadi ada juga kisah-kisah seperti ini
dan mereka dipilih bukannya berasaskan kepada Akademik akademik semata-mata, semata-matanya. Ini satu kriteria, tapi bukannya akademik semata-matanya, daripada semua aspek. Dan saya difahamkan tahun ini kita mungkin boleh beri beasiswa kepada sekurang-kurangnya 50 orang. Daripada mereka yang telah mendapat beasiswa ini, ada juga yang datang kembali kepada telah bersedia untuk memberi perkhidmatan kepada give back time dengan menyertai yayasan sukarelawan siswa. Dan ada juga yang telah menjadi seperti kita ada Dr. Satish yang menjadi salah seorang ahli lembaga yayasan sukarelawan siswa, dan dia juga menjadi pensyarah di salah sebuah universiti. Jadi siswa-siswa yang mendapat bantuan beasiswa ini juga telah melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara. Seperti ada yang telah mendapat B-Brain daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga ada yang mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan di Australia, dan ada juga yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di Stanford University. Jadi ini adalah usaha-usaha yang diambil ataupun dilakukan oleh Yayasan Tunku Abdul Rahman, dan seperti mana yang saya katakan tadi, penekanan bukannya untuk berdasarkan kepada pencapaian akademik. Penekanan yang diberikan oleh yayasan adalah untuk mengangkat selaras dengan fikiran murni almarhum Tunku Abdul Rahman bahawa kita harus membina rakyat yang sedia untuk membantu rakyat seluruh Malaysia. Okey, kita lihat juga di luar itu banyak sekali sumbangan beasiswa oleh organisasi lain dan juga yayasan-yayasan lain, YB. Tetapi apa keunikan dan juga apa kelebihan yang membezakan penerima beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman ini yang kita banggakan? Okey, berbeza. Setiap beasiswa itu kita amat mengalu-alukan yang sesiapa yang datang ke hadapan untuk memberi beasiswa, kita berterima kasih kepada mereka. Tetapi yayasan almarhum Tunku Abdul Rahman ini atau Yayasan YSTA ini berlainan sikit dari aspek membina siswa ini, bukan sahaja menjadi academically ataupun seorang yang telah mendapat siswasa, tetapi mereka juga membimbing mereka menjadi pemimpin rakyat. Bukan penerima beasiswa semata-mata je lah. Semata-matanya. Dia tak lebih berhenti. Dari itu. Dia tak berhenti sekadar itu penerima saja. pendidikan saja kan? Saja beri bantuan, menghabiskan selesai. Bukannya itu. Jadi maksud saya, mereka ataupun YTAR mengambil berat untuk membina satu golongan remaja yang berguna untuk negara kita. Menarik. Bagi anak-anak muda, remaja di luar sana yang ingin mendapatkan beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman ini, apa kriteria yang dilihat? Tadi dah bagi sedikitlah, bukan sahaja kecemerlangan dalam bidang akademik, tetapi sasiah mereka, cara hidup mereka dan sebagainya, dan apa proses-proses yang perlu dilalui apabila mereka ingin memohon beasiswa ini, YB? Okey, saya jemput semua yang berfikiran bahawa mereka ada keinginan untuk meneruskan pembelajaran mereka, tetapi ada sekatan-sekatan ataupun ada masalah-masalah. Jangan risau, memohon juga. Pergi ke depan. Pergi ke depan dan tunjukkan apakah ataupun mereka akan dipanggil untuk temuduga. Oh, ada proses temuduga. Proses temuduga. Jadi dalam proses itu dan ada proses vetting. Dalam proses itu tunjukkan apakah yang akan menjadi kenapa
Anda layak. Waitar itu perlu memilih mereka. Jual lah diri kan. Jadi mesti ada satu keunikan dalam unique selling point kalau dalam bisnes kan, USP tu kan. Betul. Jadi harus menunjukkan satu pemikiran yang berlainan daripada yang biasa. Satu mungkin ada sebab seperti yang saya katakan tadi, Rezman, boleh itu akan beri satu peluang untuk menerangkan keadaan sekeliling. Ada kemungkinan je beliau akan menjadi macam satu role model kepada kawasan itu. Kemungkinannya kalau katakan daripada Sabah, Presiden NGO ke, banyak kerja-kerja komuniti kan. Selain daripada itu, kemungkinan je di kawasan itu dia seorang saja yang telah mencapai tahap pembelajaran sehingga boleh masuk ke universiti. Ini adalah dia akan menjadi satu role model kepada satu komuniti. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang boleh diambil kira dalam memilih siapa yang layak untuk mendapat beasiswa ini. Dan terbuka kepada semua kaum daripada Perlis hingga ke Sabah. Ya, pentingnya ia tidak terhad dari segi kaum ataupun ia terbuka kepada semua orang, semua kawasan boleh memohon. Alhamdulillah. Bagi YB sendiri, untuk 2024 ini, apa program dan perancangan Yayasan Tunku Abdul Rahman yang ditunggu-tunggu, yang menarik untuk kita ikuti? Pada tahun ini kita harap lebih banyak partner, strategic partner akan berganding bahu dengan Waitar supaya kita boleh sasarkan ataupun kita boleh bantu lebih ramai. Lebih ramai. Ada dana lebih besar kan. Jadi kita setakat ini telah mencapai 50 dan mempunyai strategic partner yang berlainan. Jadi kalau kita boleh membina kumpulan itu lebih ramai daripada yang kita ada sekarang ini, kita akan, saya ingat pada masa ini strategic partner kita adalah pada masa sekarang AHAM Asset Management Berhad, Asia Philanthropy Circle, Yayasan Universiti Teknologi Petronas, Harriet Ward University Malaysia, University Nottingham Malaysia, Yayasan Universiti Multimedia dan juga Accenture adalah pihak-pihak yang telah menjadi strategic partner dari segi beasiswa untuk menghulurkan beasiswa. Saya pada tahun ini YTR akan cuba untuk menambahkan bilangan strategic partner ini dan pada tahun ini juga akan memperkasa lagi program Closing the Gap. Closing the Gap adalah program yang saya telah sebutkan tadi, iaitu program 2 tahun yang akan memberi program, akan menjalankan ataupun bimbingan-bimbingan kepimpinan kepada para pelajar dan memberi perhatian dan penumpuan kepada yang memerlukan perhatian khusus. Jadi peribadi. Program-program Waitar adalah lebih secara peribadi. Jadi pada tahun 2024 kita ingin memperluaskan program-program yang dijalankan kepada lebih ramai. Akhir sekali YB, apa harapan YB lah bagi mereka yang sudah pun menjadi alumni penerima Yayasan Beasiswa Tunku Abdul Rahman dan juga mereka-mereka yang akan berkeinginan lah untuk memohon beasiswa ini, dan juga mengapa mereka tidak perlu segan silu lah datang ke depan, tengok di website ke dan sebagainya untuk mendapatkan makluman lebih lanjut berkaitan dengan kerja-kerja dan juga program-program yang ditawarkan oleh Yayasan Tunku Abdul Rahman. Okey. Ini bantuan beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Tunku Abdul Rahman ada satu nilainya sendiri. Ya, bukannya sekadar seperti beasiswa-beasiswa lain. Jadi menjadi seorang alumni beasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman adalah ke arah membentuk satu masyarakat generasi yang lebih bermakna kepada negara. Jadi menjadi alumni itu pun sudah cukup bermakna dalam kehidupan seseorang remaja. Jadi saya menyeru kepada semua yang ingin membuat permohonan untuk tampil ke hadapan, untuk membuat permohonan dulu.
Kalau tidak berjaya pun, kita mungkin boleh cuba untuk padankan program-program lain. Ya, boleh padankan dengan sesiapa lain yang lebih bersedia untuk menerima mereka, ataupun mungkin ada institusi-institusi lain yang bersedia untuk memberi beasiswa tetapi mungkin tidak dapat dapat calon-calon yang berkelayakan. Jadi kita harap semua yang mahu menyertai program ini untuk memohon dengan penuh keyakinan, dan dari proses akan dilalukan dan ia adalah secara terbuka, dan mereka yang terpilih kami ucapkan tahniah. Kalau tak terpilih, jangan putus asa, kita akan cuba untuk padankan. Kalau mereka dah cuba sekali untuk membuat permohonan menunjukkan mereka ingin menyertai alumni ini, itu sudah menunjukkan minat mereka. Jadi mereka akan kekal dalam minda Waitar supaya mereka boleh dijemput program lain dan sebagainya. Program-program lain. Menarik. Terima kasih Yang Mohd Senator Puan Saraswati Kandasamy. Sekali lagi, Timbalan Menteri Perpaduan Negara, kita berbicara berkaitan dengan pembukaan permohonan beasiswa Tunku Abdul Rahman sempena ulang tahun almarhum Tunku Abdul Rahman ke-121, dan permohonan akan dibuka bermula 8 hari bulan. 8 hari bulan, jadi 8 hari bulan Februari anda disilakan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut di laman web ataupun media sosial Yayasan Tunku Abdul Rahman berkaitan dengan penggunaan ataupun permohonan beasiswa Tunku Abdul Rahman. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.